Sebab itu saya kata, bila Mahathir pergi zaman Anwar, dia sebenarnya jerut leher sendiri. Dia pergi jerat leher sendiri sebenarnya. Sebab now, Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan juga pengurusi Petronas, di mana Petronas menjawab direct kepada Perdana Menteri, ada all the documents untuk nak didedahkan. Kononnya lebih teruk daripada zaman pemerintahan sebelum ini. Dia nak cerita sebenarnya tuan-tuan. Kononnya dia lagi bersih daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tun, hari ni saya nak beritahu dengan Tun. Tun tak tonton ke apa yang Tun buat ketika Tun menjadi Perdana Menteri 22 tahun? Tun tak tonton ke apa yang Tun buat ketika menjadi Perdana Menteri 22 bulan? Saya tak nak cerita tentang 22 tahun sebab saya dah cerita banyak kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Kita bersama lagi. Okey, geng. Pelbagailah tuduhan-tuduhan jahat yang dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir terhadap kerajaan hari ini, terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan Tun Dr. Mahathir dan anak-anak dia pun mengeluarkan kenyataan mengatakan kerajaan hari ini cuba ugut anak-anak Mahathir, cuba ugut Tun Daim, cuba ugut beberapa orang untuk nak menjatuhkan seseorang. Tujuan utamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni duk nak jatuhkan keturunan Mahathir, keturunan Daim, keturunan-keturunan ni, beberapa bilion-bilioner ni, sehingga kan Tun Dr. Mahathir keluarkan kenyataan kata kerajaan hari ini adalah kerajaan haprak, kerajaan nak penjarakan anak saya 5 tahun. Oh, bila dia keluarkan kenyataan tu, ramai sangat orang smash dia balik. And dia ingat kerajaan hari ni macam kerajaan dia dulu. Dia boleh tangkap orang sesuka hati. Dia boleh tangkap anak-anak orang, laki orang, bini orang yang mana berkumpul. Dia boleh tangkap, dia boleh sumbat di dalam penjara. Dia ingat kerajaan hari ni macam kerajaan dia dulu. Tapi dia lupa. And zaman dia lagi teruk, lagi zalim sehingga nak berkumpul 5 orang pun tak boleh. Biasalah, bila dah tua, nyanyuk, dia lupa segala-galanya. Dia lupa apa yang dia pernah buat. Sebab apa? Sebab hidup terlalu lama. Hidup terlalu panjang. Ada sebablah Allah bagi umur dia tu terlalu panjang. Ada sebablah umur dia ni dah sampai lagi 1 tahun cukup 100 tahun. Tambah-tambah beberapa hari lepas SPRM panggil anak Mahathir, Mirzan, berhubung siasatan pengubahan wang haram. Kenapa pula tiba-tiba pengubahan wang haram ni? Kenapa, geng? Kalau seseorang tu ambil duit kerajaan ke, duit rakyat ke, duit curi ke, duit apa ke, duit yang dia curi dia ambil tu, dia pergi labak dekat mana-mana, dia pergi letak di dalam syarikat mana-mana, dan dia meraih keuntungan di sebalik pelaburan dia tu. Dia pergi letak duit macam di mana-mana, dan dia meraih keuntungan. Itulah pengubahan wang haram. Itulah amla. Nak abang pergi gambar. Itulah yang Tun Daim, Tun Dr. Mahathir dan anak-anak dah sedang takut. Sebab apa? Sudah pasti memang mereka lakukan perkara-perkara tu. Sebab tu mereka sedang menggelabah sekarang ni. And then SPRM bagi masa 30 hari untuk anak Tun Dr. Mahathir istihar aset-aset kekayaan dia. Uish, berapa kaya tu? Sebab kita duk dengar Mirzan ni adalah anak Tun Dr. Mahathir yang paling kaya. Yang paling kaya daripada dulu, daripada start Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat. Datuk Seri Anwar Ibrahim dah tahu dah Tun Dr. Mahathir duk bila out syarikat anak dia. Dan sekarang bila anak dia duk dapat projek gila-gila, projek Petronas, projek oil and gas paling banyak di dalam Malaysia kan. Lepas itu dia boleh jadi billionaire. Sebab tu Datuk Seri Anwar Ibrahim tekankan SPRM siasat yang maha-maha kaya. Sebab tu sekarang ni dia pada tengah gelabah, gundah gulana, dan daripada segi bapa kepada anak ni duk menggelabah juga, keluarkan kenyataan-kenyataan yang bercanggah, kenyataan-kenyataan yang kita nampak dia wajah dia tu memang sangat-sangat takut. Dan Tun Daim pula sepatutnya dia bagi keterangan kepada SPRM. Dia sakit pula dah, masuk hospital pula dah. Sebelum ni, sebelum SPRM panggil dia, sebelum ada hal apa-apa dengan SPRM, dia tak masuk hospital pun. Ada sebab lah Allah panjangkan umur 3 orang manusia ni. Ada sebab. Siapa dia 3 orang manusia ni? Tun Dr. Mahathir, Tun Dr. Hasmah dan Tun Daim. Ni 3 orang ni sudah pasti dia tahu macam-macamnya. Mesti dia tahu macam-macamnya. Sekarang ni atas apa ahli ulama kita mendoakan supaya mereka ni dipanjangkan umur, ada sebab. Sekarang ni sikit demi sikit Tun Dr. Mahathir sendiri yang membongkarkan diri dia. Jadi aku nak buat dengan hampa sama-sama. Kita dengar first kali apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Yang kedua, apa yang diperkatakan oleh Lokman Nur Adam. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Ni ke perangai orang PAS, tuan-tuan? Ni ke yang korang belajar dalam PAS ni? Dalam usrah-usrah korang ni? Aduh. Okay, cerita lain.
SPRM panggil anak Mahathir Mirzan berhubung siasatan pengubahan wang haram. Suruhanjaya SPRM mengesahkan sedang menyiasat anak bekas Perdana Menteri Tun Mahathir Mirzan berhubung dakwaan pengubahan wang haram. Siasatan ke atas perniagaan terkemuka itu adalah susulan pendedahan Pandora Papers atau kertas Pandora. Semoga itu Mirzan dipanggil ke SPRM dan notis diberikan mengikut Seksyen 36 Sub 1 Sub B Akta SPRM 2009. Notis itu menghendaki beliau mengisytiharkan segala aset alih dan tidak alih yang berada di dalam pegangannya sama ada di dalam atau luar negara dalam tempoh 30 hari daripada notis tersebut. SPRM menjelaskan perintah itu adalah tindakan susulan daripada siasatan SPRM berhubung maklumat dalam kertas Panama. Kenyataan itu memberitahu siasatan dijalankan di bawah Akta SPRM dan juga Akta Pengubahan Wang Haram, Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram atau AMLATP FPUAA. Kenyataan itu menjelaskan SPRM memulakan siasatan sejak Ogos 2022 terhadap semua entiti yang berkaitan dan dinamakan dalam Pandora Papers. Sehingga kini seramai 10 saksi telah dipanggil bagi tujuan dirakam percakapan. Pada 10 Januari, SPRM memanggil isteri dan 2 anak bekas Menteri Keuangan Tun Daim untuk memberi keterangan. Baik. Tadi saya diinterview oleh satu online radio. Dia bertanya kepada saya, so dalam cabaran nak menghadapi perkara ini, ada tak apa orang kata risiko kepada kerajaan? Of course ada, saya kata. Kerajaan ni akan menghadapi sebab kita nak kena melawan arus. Kita sekarang ni tak tangkap ikan bilis, kita tangkap jerung tu tuan-tuan. Pada tahun 2018, pada masa Mahathir jadi Perdana Menteri, dia tak siasat Daim. Dia tak siasat anak dia sendiri. Of course lah, conflict of interest. So pada masa itu ramai orang menghina dan menggeji kerajaan Pakatan Harapan. Kenapa tak pergi apa orang kata melaksanakan reformasi yang sepatutnya. So bila datang 2023, 2024, siasatan dilakukan dan notis ini dibuat. Dan saya kata untuk nak buat siasatan terhadap AMLA ini, dia bukan satu kerja yang mudah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca tadi, siasatan itu sudah bermula sejak Ogos 2022. Yang ini baru serve notice setelah mereka melihat ada sebenarnya, kalau nak cerita, bukan SPRM tak tahu, SPRM dah ada tanda-tanda tu. Butiran-butiran ataupun pembayang-pembayang tu SPRM dah ada dah pada Daim, pada Mirzan, mungkin pada Mahathir, mungkin pada Mozani, Mukris dan sebagainya mungkin. Mungkin pada kroni-kroni lain mungkin. Tanda-tanda tu dah ada, tetapi notis itu diserve supaya mereka boleh masuk dan legally tengok satu persatu benarkah bayangan-bayangan yang mereka dapat tersebut. Dan kalau benar, maka siasatan itu akan dilanjutkan, dan kalau betul, maka mereka akan form charges, membuat satu pendakwaan dan dakwa di atas apa-apa kesalahan yang dilakukan. Kalau benarlah. Peringkat ini tak ada dakwaan lagi. Ini masih lagi peringkat siasatan. So jangan cakap apa-apa lagi. Masih lagi di peringkat siasatan. Benda yang sama juga bila didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terhadap kes 1990 berapa yang mana Petronas bail out anak Mahathir. Bila Petronas digunakan duit Petronas untuk bail out anak Mahathir, itu buat secara sivil. Nah, soalan, kenapa Anwar Ibrahim buat secara sivil? Kenapa tak buat secara kriminal? Dia ada dua, tuan-tuan. Kita kena faham. Ini kita belajar undang-undang sikit hari ini. Yang pertama, alright, sivil, pembuktian dia adalah ataupun untuk mendapati seseorang itu bersalah atau tidak bersalah, ujian kepada bersalah atau tidak bersalah di dalam sivil adalah lebih rendah berbanding dengan kriminal. Kriminal dia menggunakan metod ataupun satu maksim yang dipanggil beyond reasonable doubt, di sebalik keraguan munasabah. Itu kriminal, dia tinggi. Maksudnya tak ada ragu-ragu langsung pada bukti-bukti itu, baru dia didapati bersalah. Tetapi dalam civil dia rendah, dia menggunakan satu maksim dipanggil balance of probability. Kalau ditimbang tara, ada kemungkinan apa yang dinyatakan itu benar atau tidak benar. Dia bukan itu salah atau tidak, benar atau tidak benar. So bila Datuk Seri Anwar Ibrahim pancing Tun Mahathir supaya saman di dalam Kongres depan saya, Datuk Seri Anwar berucap pada waktu itu, 22 tahun, 22 bulan bagi projek dekat anak dekat kroni, Mahathir saman. Bila Mahathir saman, kita dedahkan dalam parlimen nanti, ada kemungkinan besar
Kalau benda itu melibatkan pendedahan yang melibatkan jenayah, dia boleh disambung ke mahkamah jenayah selepas mahkamah sivil. Sebab itu saya kata, bila Mahathir pergi zaman Anwar, dia sebenarnya jerut leher sendiri. Dia pergi jerat leher sendiri sebenarnya. Sebab now, Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan juga pengurusi Petronas, di mana Petronas menjawab direct kepada Perdana Menteri, ada all the documents untuk nak didedahkan. Bila all the documents dah ada untuk didedahkan, maka Mahathir nak berdalih apa lagi selepas ini. So kita bercakap soal reformasi. This is the reform yang kita nak buat, tuan-tuan. Dan apa yang Mahathir boleh buat sekarang ini? Akhirnya. Ini dia bersuara lah. Dia kata macam ni. Mahathir, anak saya diugut penjara 5 tahun. Bekas Perdana Menteri Mahathir menemplak kerajaan dituduhnya melakukan kezaliman terhadap musuh politik. Anak saya didakwa dengan ugutan jikalau dia buat apa-apa tindakan yang pendakwa anggap bertentangan dengan dakwaan dia akan dipenjara selama 5 tahun. Tidak disebut akan dihadap ke mahkamah. Inilah reformasi. Di luar sebelum menjadi kerajaan cakap tentang kezaliman pihak berkuasa, katanya. Walaupun tidak menyebut nama, dipercayai Mahathir merujuk kepada SPRM. Okey, dia kata macam mana? Dia kata anak saya didakwa dengan ugutan jika dia buat apa-apa tindakan yang pendakwa anggap bertentangan dengan dakwaan akan dipenjara selama 5 tahun. Tun, pertama, ini bukan zaman awak, di mana awak boleh menangkap orang di bawah ISA sesuka hati. Okay. Yang kedua, di pendakwa raya bukan pendakwa raya, Tun, yang nak menyatakan orang itu masuk penjara atau tidak. Yang nak menyatakan orang itu masuk penjara atau tidak, itu hakim, Tun. Saya tak tahu Tun ni tak tahu undang-undang atau buat-buat tak tahu atau dah nyanyuk. Pendakwa raya tak boleh jatuh hukum pada orang, tu. Yang boleh jatuh hukum tu hakim. Dan SPRM sekarang ini masih dalam proses menyiasat. Macam mana nak penjara 5 tahun? Dia bukan 5 tahun, Tun. Kalau AMLA ni lebih 5 tahun, 20 tahun kot. Taklah, saya tak tahulah. Kan? Adalah lebih, ada satu tempoh masa yang panjang lah kita kata. Sebab AMLA ni satu akta yang sangat besar. Sangat-sangat besar. Tapi ada juga orang argue pada saya, dia kata, Iswardi, tak boleh nak saman Tun ni. Kita tak boleh nak saman Daim ni. Tak boleh nak, bukan saman, tak boleh nak heret Daim dan Tun ni ke muka pengadilan. Kenapa? Sebab benda-benda yang dibuat ni tahun 70-an, tahun 80-an. Kan? Pada masa itu akta AMLA ni, akta, untuk makluman tuan-tuan, akta AMLA yang baru ni adalah tahun 2001, kalau tak silap saya. Yap. Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing Act. Ini saya tunjuk pada tuan-tuan. Anti-Money Laundering, Anti-Terrorism Financing and Process of Unlawful Activities ni adalah pada tahun 2021. So kalau 2021, bolehkah akta ini mendakwa kes yang berlaku sebelum 2021? Adalah someone yang kononnya pakar undang-undang kata tak boleh. Sebab ni adalah undang-undang baru, sedangkan kesalahan itu dilakukan di bawah akta yang di bawah masa yang lama. Undang-undang ni adalah undang-undang baru, dia kata. Allah, kau tak baca akta ke? Saya tunjukkan akta itu. Di bawah section 2, sub 1. This act shall apply to any serious offence, foreign serious offence or unlawful activities, whether committed before or after the commencement date. Akta ini akan berkuat kuasa kepada mana-mana kesalahan yang serius, kesalahan luar negara yang serius, atau aktiviti unlawful, sama ada dilakukan sebelum atau selepas akta ini diwujudkan. Jadi nak kata boleh lari daripada akta ini, tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Kan? Dia dalam kriminal ni, dia tak ada statutory limitation. Limitation period tu tak ada. Macam kontrak ada 6 tahun, ada 5 tahun, ada 2 tahun. Tengoklah. Tapi dalam kriminal ni tak ada. Tuan-tuan boleh mencuri umur 21 tahun, tak ditangkap, tiba-tiba dapat bukti umur 70 tahun, 70 tahun tu tuan-tuan boleh lagi didakwa. Kecuali mati. Yang tu tak kena dakwa.
Okey? So, itulah dia. Tunggu je lah Tun Sabar Tun. Okey geng, Alhamdulillah. Tengok SPRM pun dia dah cakap jadi. Dia dah mula siasat anak Mahathir ni bulan Ogos 2022 geng. Di zaman Perikatan Nasional memerintah lagi tau. Siapa yang pibat laporan SPRM? Ogos 2022. Dulu PAS ni nak abang pergi ke apa? Bukan main lagi minta kerajaan siasat kekayaan anak Mahathir. Sekarang ni PAS membisu jadi setan bisu nak abang pergi ke apa. Kezaliman PAS ni dia dah lupa dah kezaliman yang Mahathir pernah buat. Sekarang ni kononnya membela Mahathir, membela anak-anak yang kaya-kaya bilion-bilion ni, yang walaupun hak di bawah ni pakat-pakat jadi mangkak punya. Jadi hampa fikir sendiri lah. Dulu pasal apa ni? Ini rompak duit negara, sakau duit rakyat. Ambil duit hak milik rakyat, bagi kekayaan kepada anak-anak dia, tapi pasal apa PAS jadi setan bisu pula nak abang ambil apa ni? Sebab apa? Pasal apa jadi munafik terus PAS ni? Tiba-tiba senyap soal kekayaan. Dulu bukan main desak kerajaan hak yang barisan nasional, siasat kekayaan anak Mahathir. Sekarang dah jadi setan bisu lah. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Lokman Nur Adam soal ni. Video dia agak lekat-lekat sikit lah. Tapi tak apalah, aku kongsi sikit lah dengan hampa sama-sama. Inilah hipokrit yang dibuat oleh puak-puak Mahathir. Orang-orang yang bersama dengan Mahathir. Orang yang sekarang ni yang macam berpeluk cium dengan Tun Dr. Mahathir. Amat mengecewakan. Jom sama-sama kita dengar. Dan malam ini isu pilihan saya tuan-tuan ialah berhubung dengan dakwaan Tun Dr. Mahathir yang mengatakan bahawa berlakunya pendakwaan terpilih berhubung dengan siasatan ke atas anak dia dan juga anak Tun Daim, isteri Tun Daim serta Tun Daim itu sendiri. Jadi beliau hari ini menuduh seolah-olah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak mengamalkan reformasi. Kononnya lebih teruk daripada zaman pemerintahan sebelum ini. Dia nak cerita sebenarnya tuan-tuan, kononnya dia lagi bersih daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tun, hari ni saya nak beritahu dengan Tun tak tonton ke apa yang Tun buat ketika Tun menjadi Perdana Menteri 22 tahun. Tun tak tonton ke apa yang Tun buat ketika menjadi Perdana Menteri 22 bulan? Saya tak nak cerita tentang 22 tahun sebab saya dah cerita banyak kali bagaimana Tun dengan sewenang-wenangnya memenjarakan orang menggunakan Akta Suka Hati Aku. Akta Ikut Suka Hati Aku. ISA. Saya kena bukan sekali Tun, 2 kali. 2 kali. Lock up 8 kali zaman Tun ketika Tun masih hidup, ketika saka Tun tinggal pun saya kena lagi 3 kali. Jadi tak payah nak sembang duk kata Datuk Seri Anwar lebih teruk. Datuk Seri Anwar tak pernah guna ISA, tak boleh tangkap orang sesuka hati. Tapi Tun buat benda tu. Nak berhimpun lebih daripada 5 orang, tak ada permit polis, tak boleh berhimpun. Kena dakwa di mahkamah kerana berhimpun tanpa permit. Ini zaman Tun. Saya nak beritahu dengan Tun, ketika Tun menjadi Perdana Menteri 22 bulan pula, apa Tun buat kepada Datuk Seri Zahid Hamidi? Kalau nak katakan Tun kata dalam Pandora Paper ada banyak nama yang dipetik, antaranya nama Datuk Seri Zahid Hamidi dipetik juga, nama Datuk Seri Tengku Zafrul dipetik juga. Saya nak beritahu dengan Tun tak tonton ke apa Tun buat kepada Datuk Seri Zahid ketika beliau berhadapan dengan 40 pertuduhan bila Tun mengarahkan beliau untuk bubarkan UMNO, beliau tak nak bubarkan UMNO. Saya nak beritahu, saya mengikuti, saya duduk dalam mahkamah ketika kes ini. Bila saksi pihak pendakwaan, mula-mula dakwaan ditanya, dalam report SPRM itu ada 2 nama yang disebut. Laporan SPRM ke atas Datuk Zahid ialah
laporan SPRM ke atas Hishamuddin Tun Hussein dan nama kedua ialah Datuk Zahid. Tapi bila ditanya kepada pegawai SPRM, kenapa hanya Datuk Zahid disiasat? Kenapa Hishamuddin Tun Hussein yang semua orang tahu bantu Tun untuk tarik 16 orang tidak didakwa? Tun, saya nak beritahu Tun yang tak tonton, pergilah tonton apa yang diperkatakan oleh pegawai SPRM ni. Pegawai SPRM ni beritahu bahawa arahan pihak atasan hanya untuk siasat Datuk Seri Zahid. Bukan siasat Hishamuddin Tun Hussein. Siapa pihak yang paling atas dalam negara ketika itu? Bukankah Tun? Itu pertama. Yang kedua, bila David Tan daripada UKSB ditanya oleh peguam Datuk Zahid, iaitu Datuk Zaidi, dia mengatakan dan dia kata ini amalan biasa. Datuk Zaidi bertanya, siapa lagi yang dapat? Jawapan daripada David Tan ini, tuan-tuan, ialah pertamanya Tun Dr. Mahathir. Siapa Tun Dr. Mahathir ni, Tun? Ada orang lain selain daripada Mahathir Kuti Iskandar ke? Saya rasa Tun pun kenal siapa Tun ni. Memanglah Tun tak dapat secara terus di tangan Tun. Tetapi yang tukang kolek ni ialah suami kepada anak saudara Tun sendiri, iaitu Puan Sri Yasmin. Yasmin Groupnya punya bos, iaitu Tan Sri Rahmat. Berapa banyak dia terima? 2.6 million. Orang lain juga ada juga. Macam Pandora Paper. Dalam tu ada juga. Siapa lagi yang terima? Ini Muhyiddin Yassin pun terima 1.3 juta ringgit. Siapa lagi dalam tu yang terima? Hishamuddin pun terima. Khairi Jamaluddin pun terima. Hanifah Aman pun ada dalam tu. Syafiq Abdal pun ada nama dalam tu. Tetapi bila mereka ini bersama dengan Tun tak pernah pun dakwa mereka. Betul tak betul? Kenapa mereka ni tak didakwa? Kerana pada ketika itu Tun telah mengangkat Tommy Thomas. Kita mati-matilah ingat Tommy Thomas ni. Orang yang diletak oleh DAP. Sekarang ni barulah bocor hubungan baik antara Tommy Thomas dengan Tun Daim Zainuddin. Dan bila Tun Daim disiasat sekarang, orang yang mempertahankan Tun Daim ialah Thomas, bekas peguam negara. Jadi Tun, sebelum Tun buat ketika Tun ada kuasa. Sekarang bila tak ada kuasa, cakap bukan main lagi. Babi pun boleh terbang. Tak payah duk sembang nak cerita pasal orang lain, mengamalkan pendakwaan terpilih. You are the champion, Tun. Kira okey lagi. Orang lain ni mungkin ikut sikit pendakwaan terpilih. Tapi Tun mendakwa orang pun tak ada dulu. Semua ditahan tanpa bicara. Tun menggunakan ISA. Sehinggalah Datuk Seri Najib mengambil alih kerajaan. Perkara pertama yang dia buat, dia hapuskan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Tak ada lagi akta ikut suka hati aku. Hari ni Tun nak kata Datuk Seri Anwar tidak reformasi. Saya nak beritahu, hari ni di kalangan pemimpin-pemimpin PH Kerajaan Perpaduan ini, ramai yang merungut kerana kononnya Datuk Seri Anwar tidak tegas. Apa tak tegas ya? Sehingga hari ini dah setahun lebih dia jadi Perdana Menteri, Tun masih lagi boleh buka mulut longkang Tun. Tak ada sebarang tindakan ke atas Tun. Tak ada tindakan ke atas anak-anak Tun. Tun Daim boleh buat angkara, boleh memusnahkan ekonomi, boleh kacau BSKL dan sebagainya. Tak ada sebarang tindakan sehingga hari ini diambil. Orang yang melakukan macam-macam benda, termasuklah Muhyiddin Yassin, dah terang-terang anak dia tu pun sepatutnya dah boleh didakwa dah. Walaupun dia lari, anak dia lari, menantu dia lari, menantu dia lari. Sepatutnya menantu dia ni dah boleh didakwa walaupun tak ada. Tapi ada didakwa? Tak ada, Tun. Tak ada.
Ni belum lagi kita buka cerita. Baru ni ada satu Pandora Paper. Bukan Pandora Paper. Ni. Satu lagi skandal. Skandal bernilai, tuan-tuan, ini untuk projek yang telah pun dianugerahkan kepada sebuah syarikat yang dimiliki oleh Vincent Tan. Begitu juga dengan NASA. Iaitu Berjaya NASA telah dianugerahkan projek bernilai 3.9 juta ringgit. Okey? 3.9 bilion ringgit. Ini untuk supply kenderaan kerajaan, kenderaan rasmi kerajaan. Bila naik Muhyiddin Yassin, apa berlaku? Dalam tempoh 3 bulan dia jadi Perdana Menteri, dia boleh batalkan kontrak yang dah diberikan kepada Berjaya NASA. Kemudian dia bagi kepada kita pun tahu kroni Tun, cuma Tin Tun, ada seorang lagi Tun Daim. Ada seorang lagi Tun Daim. Saya nak tanya, sampai ke hari ini banyak keraguan tapi masih lagi belum dijawab tentang skandal 700 juta ni. Pertama, sampai ke hari ini kita lihat di mana kerelevanan pembatalan surat niat LOI ke atas konsortium Berjaya NASA yang telah dibatalkan LOI ni. Dan kalau dia batalkan kerana berdasarkan penyematan, kita boleh terima, tuan-tuan. Tetapi saya nak beritahu, Berjaya NASA ni, dia tawaran harga dia 3.9 juta bilion ringgit. Tetapi harga yang dapat kepada orang yang menggantikan Berjaya NASA ni 700 juta lebih mahal berbanding dengan yang Berjaya NASA dapat. 700 juta maknanya dia dapat 4.6 bilion ringgit. Kedua, jika tender tersebut dikekalkan pada konsortium Berjaya NASA, negara berjaya jimatkan 700 juta. 700 juta ni boleh digunakan untuk membantu rakyat ketika ni yang sedang berhadapan dengan masa itulah sedang berhadapan dengan PKP. Persoalan timbul dalam keraguan adalah wujud kepentingan di dalam pemberian tender ni. Mana tidaknya ia berjaya ditukar atas alasan yang kukuh menghentikan LOI syarikat sebelumnya. Sedangkan konsortium Berjaya NASA menang tender kerana tawaran mereka adalah yang termurah di antara semua pihak yang secara logiknya yang lebih murah dan berkualiti lebih baik yang patut dapat. Tapi pelik, yang lebih mahal yang menjadi pilihan Muhyiddin. Adakah 700 juta itu disakau? Ini kita nak tahu. Kita tanya saja, kita tak tuduh, kan? Masih misteri. Muhyiddin ada jawapannya. Siasatan terperinci sepatutnya dah dilakukan. Dah bermula dah, Tun. Laporan polis telah dibuat oleh Mahasiswa Keadilan Malaysia di 20 lokasi. Bukan satu, Tun. 20, Tun. Dan sepatutnya perlu diteliti semula pemberian kontrak ni. Skandal ni perlu dirungkai untuk mendapat jawapan apa sebenarnya yang menyebabkan Muhyiddin menukar kontraktor ni. Ketiga, tindakan Muhyiddin ini memberikan kepada Spenco juga telah mewujudkan monopoli pada tender kerajaan. Ini satu tindakan yang bagi saya tidak adil apabila tender kerajaan dipusatkan kepada satu syarikat saja. Sekali lagi, pemusatan monopoli ini mempunyai syak dan keraguan. Wujud kepentingan antara Muhyiddin dan dengan orang di belakang Spenco. Kita pun tahu siapa di belakang Spenco ni. Pemilik Spenco memang Tan Sri Robert Tan Hua. Kita tahu seorang tycoon yang cukup terkenal dan mempunyai hubungan baik bersama dengan Muhyiddin Yassin. Beliau pernah menderma sebanyak 2 juta ringgit kepada tabung COVID di zaman Muhyiddin Yassin. Keraguan-keraguan ini perlu dirungkai melalui siasatan pihak berwajib. Jika tidak, ia akan terus menjadi tanda tanya mengapa skandal 700 juta di zaman Muhyiddin ini disenyapkan. Tak logik untuk didiamkan kerana saman telah difailkan kepada MOF
dan lebih di 20 lokasi laporan polis telah dibuat oleh mahasiswa keadilan. Saya harap pihak SPRM dapat segera meminta pihak Jabatan Peguam Negara. Saya yakinlah kertas siasatan ni mungkin dah siap tapi yalah, Jabatan Peguam Negara dulu, Peguam Negara dilantik oleh Muhyiddin. Jadi mungkin tidak ada sebarang tindakan pendakwaan. Tapi sekarang ni kita ada Peguam Negara yang baru. Saya begitu yakin beliau boleh berlaku adil. Okey, itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Datuk Lokman, dengar ke? Waalaikumsalam, dengar. Okey, Datuk, sikit soalan mengenai dakwa-mendakwa juga. Ya. Soalan saya untuk Datuk Lokman, ini hanya sekadar soalan ya, Datuk Okey. mengenai dakwa yang dikenakan ke atas kedua-dua Tun. Okey, adakah dakwaan ini semua ni hanya terjadi atas pemerintahan Datuk Seri Anwar? Bagaimana dengan sebelum ni punya? Kalau maksud saya macam ni, kalau dakwaan ni salah guna ni dah lama, kenapa tidak ada dakwaan ni sebelumnya? Maksud saya pada zaman Datuk Seri Najib ke, dan seumpama lah. Kenapa baru sekarang? Itu saja, Datuk, untuk penjelasan kawan-kawan yang selalu bertanya juga. Terima kasih. Saya nak beritahu, okey. Memang sepatutnya zaman Datuk Seri Najib sendiri, sepatutnya Tun Dr. Mahathir ni dah boleh didakwa. Saya ada sikit tekilan lah sebabnya kita bazirkan duit negara, kita buat RCI. Kita buat RCI ke atas apa yang dipanggil sebagai skandal BMF. Mula-mula kita ingat 10 juta je yang negara alami kerugian. Selepas kita buat RCI itu, kita dapati negara mengalami kerugian sebanyak 31.5 bilion ringgit. Dan ianya bukan hanya melibatkan Mahathir, ianya melibatkan Tun Daim, melibatkan siapa seorang lagi? Tan Sri Abdul Hassan, lebih kurang lah, ataupun Nur Muhammad Yaakob, ada seorang lagi, saya tak berapa ingat siapa ni. Tetapi last kali tidak ada pendakwaan. Jawapan yang dia orang bagi kepada kita ialah dia orang takut orang yang berusia 90 lebih tahun ni kalau masuk penjara tiba-tiba kena gigit semut, mati dalam penjara dan kerajaan akan dipersalahkan. Contohnya bila Benigno Aquino dia balik daripada buangan luar negara, dia balik, dia sampai dekat airport je, dia ditembak oleh dia punya bodyguard sendiri. Dan ini telah menyebabkan rakyat bangkit, rakyat turun ke jalan raya dan tergulingnya Presiden Marcos. Jadi atas alasan itulah saya dipahamkan kerajaan Datuk Seri Najib, walaupun dah didapati memang ada kes yang kukuh terhadap Mahathir, tetapi tidak didakwa. Begitu jugalah anak Mahathir pun ada juga insider trading, pun tak didakwa. Dan kita pun tahu di dalam berapa orang Perdana Menteri, kita dah ada 10 orang Perdana Menteri. Tidak ada seorang pun Perdana Menteri yang berjaya menjadikan anak-anaknya sebagai bilioner kecuali Mahathir Mohamad. Cuma nak beritahulah, rakyat Malaysia ni masih ada yang percaya. Bukan dia orang ni bodoh, tak. Tapi tak cerdik. Dia orang tak bodoh, tapi tak cerdik. Orang marah kalau saya cakap ada yang bodoh percaya dengan Mahathir ni. Tapi tak cerdik sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia orang percaya bila Mahathir kata Datuk Najib penyamun lah, itu penyamun, orang ni penyamun, perompak dan sebagainya. Lepas tu anak-anak Mahathir semua jadi bilioner, seorang pun gagal menjadi jutawan, semua bilioner. Kemudian orang percaya bila Mahathir kata saya tak ada duit. Saya tak ada duit. Orang percaya tuan-tuan. Itulah kadang-kadang kan. Aduh hai. Nak buat macam mana? Orang percaya saya tak ada duit. Mampus.
So sebenarnya atas faktor tu lah, asal faktor tu. Dan saya nak beritahu lah Dato' Seri Najib ni orang baik. Dia ni bila dia nak ambil tindakan pada orang, walaupun Tun Dr. Mahathir ni memang patut lah, apa dia cakap pada Najib ni memang Dato' Najib boleh ambil tindakan. Tapi Dato' Najib ni bukan jenis orang yang macam tu, letak pasir kat periuk nasi orang. Dia bukan jenis nak anyaya orang. Orang tu patut didakwa pun dia tak jawab. Dia tak dakwa. Baik sangat. Last sekali apa jadi pada dia? Last sekali Mahathir gunakan Tommy Thomas, Mahathir gunakan hantu-hantu raya ni semua, kerjakan dia, last sekali dia duduk dalam penjara. Ini realiti dia, kan? Tapi lepas zaman Mahathir, jadi kat Muhyiddin takkan nak dakwa Mahathir, kan? Dia hanya papek kepada Mahathir. Lepas tu ganti dekat Ismail Sabri. Ismail Sabri pun tak ambil tindakan pada Mahathir. Sebab dia pun dengar nasihat Mahathir juga. Kita pun ada dapat transkrip, kan? Kita tahu dia pun dengar juga pandangan Mahathir. Sekarang tinggal Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar dah setahun lebih dah. Orang merungut ni bila nak ambil tindakan pada Mahathir, bila nak ambil tindakan pada anak-anak dia. Dia tak ambil tindakan. Sekarang ni yang SPRM ambil tindakan ni semua sekali. Saya yakin bukan Datuk Seri Anwar yang suruh. Kan? Yalah. Okey geng, alhamdulillah kita dah bersama dengan Lokman Nur Adam. Cuba tengok Lokman Nur Adam jawab kenapa Tun Dr. Mahathir disiasat, kenapa Tun Daim disiasat. Kekayaan luar biasa Habib. Dengan kezaliman zaman dia memerintah, antara mana kezaliman demi kezaliman sehingga kan berlaku pelbagai tragedi, ramai orang mati di bawah pemerintahan dia, kan? Takkan hampa lupa, takkan puak-puak PAS ni lupa, kan? Ini nak abang ambil hampa tak ada kena mengena dengan siasatan terpilih. Ini disebabkan kekayaan luar biasa. Mana mai kekayaan hampa tu? Mana mai? Oh, bila hang jadi menteri, lepas hang dah jadi menteri, anak hang mesti kaya. Macam tu lah. Kekayaan hang sebelum hang jadi menteri, hang hanya ada juta-juta. Lepas hang jadi menteri, hang kena ada bilion lah. Macam tu lah. Adil ke tak adil? Manakah kehadiran kekayaan hampa tu? So, wajib disiasat. Daripada dulu lagi tak ada seorang Perdana Menteri yang berani usik Tun Dr. Mahathir dan juga Tun Daim ni. Tak ada seorang yang berani usik. Bila Anwar Ibrahim ni, dia dah tahu macam dan dia duduk di bawah pemerintahan Mahathir, dan dia menjadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan menguruskan kewangan sewaktu Mahathir memerintah, dia tahu macam-macam. And dengan desakan supaya suruh bill out syarikat anak dia tengah rugi, and desak Anwar Ibrahim luluskan kewangan untuk bagi duit kepada syarikat anak dia. Sebab apa? Sebab dia nak cover balik kerugian-kerugian, kan, menggantikan dengan menggunakan duit rakyat. Adil ke tak adil? Biar SPRM dan hampa geng-geng puak-puak Mahathir ni, biarlah peguam mereka fight di mahkamah, buktikan kata hampa tak bersalah, buktikan mengatakan ni anak-anak Mahathir ni dengan duit yang halal, tak ada langsung bill out daripada syarikat-syarikat ataupun daripada kerajaan, tak ada langsung guna duit rakyat, tak ada langsung guna duit negara. Buktikan. Jangan lupa kezaliman demi kezaliman, jangan lupa Mahathir. Kan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dia dah cakap bahawa itu waktu mula-mula dia jadi Perdana Menteri, waktu 2018, 22 bulan, waktu mula-mula naiknya kerajaan Pakatan Harapan 1.0, belum lantik lagi Menteri Kabinet ketika itu, Mahathir dah luluskan satu projek untuk anak dia. Sampai tahu tu Anwar Ibrahim, Perdana Menteri kita, yang cakap kalau tak benar Mahathir boleh saman Anwar Ibrahim. Belum apa-apa dia lagi. Sekarang ni untuk pengetahuan apa, kroni-kroni Mahathir, kroni Muhyiddin, kroni beberapa orang, semua dia kena siasat. Ramai sangatlah projek yang tender untuk penyediaan kereta untuk kerajaan hari ini, kan, untuk kerajaan zaman Muhyiddin, kan, waktu tu dapat dekat syarikat lain, tiba-tiba Muhyiddin boleh pecat syarikat tu, lantik kroni dia untuk handle kenderaan kereta yang macam di dalam kerajaan. Sampai tahu tu 4.5 bilion. Tan Sri tu dah mula disiasat oleh SPRM.
Siapa dia? Zaman siapa tu yang berlaku tu? Kan? Siapa dia? Hak bekas-bekas zaman-zaman Najib pun semua pecah lantik orang-orang dia. Itulah hak yang dibuat. Yang mana hak yang dia tahu kata duk ada kes sikit apa semua, dia ugut kawan tu. Kan? Dia ugut kawan tu supaya terus beralih arah duk bersama dengan dia. Lepas tu siapa yang tak dengar cakap dia buat tuduhan-tuduhan. Kan? Lah fight di mahkamah Zahid Hamidi lah. Kan? Fight di mahkamah 40 kes. Zaman Perikatan Nasional digugurkan kes, dan zaman kerajaan hari ni kan, sebelum pilihan raya kecil digugurkan lagi 47 kes. Sebab apa? Sebab itu pertuduhan politik. Memang dulu aku hentam. Memang aku hentam. Tapi dah pihak depa tak dapat buktikan bukti-bukti yang kukuh sehingga ke mahkamah kan jatuhkan macam hukuman bersalah. Depa tak dapat buktikan. Lainlah kalau depa buat pertuduhan, depa dapat buktikan macam kes UKSB. Kan kata Zahid terima rasuah sampai ratus juta apa semua. Lah 40 kes permulaan zaman Perikatan Nasional digugurkan. Sebab apa? Bukti tak kukuh. Tak ada bukti CCTV, tak ada bukti cek, tak ada macam tak ada bukti gambar kereta ke, gambar letak duit ke. Tak, memang kes UKSB mereka tak dapat sertakan bukti yang sangat-sangat kukuh. Sama dengan hak yang Yayasan Akal Budi. Yayasan Akal Budi. Sebab apa? Itu syarikat dia punya sendiri. Itu yayasan dia punya sendiri. Tapi sengaja buat pertuduhan. Sebab duit-duit yang ada di dalam yayasan tu adalah duit-duit Zahid Hamidi. Tapi sengaja mereka nak buat pertuduhan. Bila kita baca satu persatu kes, baru kita akan faham. Dulu, waktu 87 pertuduhan tu, aku tak baca pun satu kes. Kan? Last bila dekat-dekat dah perbicaraan, barulah kita baca satu-satu. Oh, 40 kes UKSB, kan, pertuduhan terima duit tu, kan, terima duit rasuah. Dalah digugurkan zaman Muhyiddin Yassin ke Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Zaman Perikatan Nasional lah. Lepas tu pula bila kes UKSB satu persatu kan macam dibicarakan, kan macam dibahaskan satu persatu di antara 47 kes, barulah kita faham. Oh, Yayasan Akal Budi tu dia punya, kan. Jadi inilah angkara Mahathir, kalau dia nak menjatuhkan sesiapa saja, dia akan gunakan apa saja. Dia akan guna kekuasaan, kedudukan dia untuk nak menjatuhkan seseorang. Yang penting siapa yang tak dengar cakap Mahathir, wajib dijatuhkan. Itulah agenda Mahathir. Jadi benda ni tak lama. Hari ni kita menzalimi orang, esok kita kena balik nak abang ambil gambar. Tak lama. Dan kalau tak kena dekat kita, kena kat anak kita. Kalau tak kena dekat anak kita, kena kat cucu kita. Jadi nantikanlah. Hang Mahathir satu kursi pun hang tak ada. Hang tak ada pun. Hang dah hilang dah pengaruh rakyat terhadap hang tu, dah hilang dah. Sekarang ni dengan hang mempergunakan Melayu, itulah kononnya hang lah yang terpaling Melayu. Kan hang nak tunjuk itu je lah modal yang hang ada. Tapi hang tak dapat buktikan apa yang hang cakap tu adalah benar. Hang boleh kata macam-macam, Mahathir dia boleh kata macam-macam kepada kerajaan, tapi satu hapak pun dia tak dapat buktikan. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Alhamdulillah kita dah bersama dengan Iswadi, kita dah bersama dengan Luqman Nur Adam. Kan, aku harap apa semua faham. Kita boleh tengok satu persatu dan kita nantikan siasatan SPRM. Kita tengoklah apa yang akan berlaku terhadap anak-anak Mahathir dan keturunan Mahathir. Jadi terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Takkan mak ampang tuang. Assalamualaikum.